Lebih 400 gagasan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO mengajak rakyat Malaysia bersatu hati dalam membantras rasuah menerusi satu gerakan kempen besar-besaran politik #Malaysia Tanpa Rasuah yang akan dilancarkan hari ini sekitar jam 11 pagi nanti. Perubahan dan reformasi politik tanpa rasuah perlu digerakkan bersama-sama dengan institusi serta agensi berkepentingan yang tidak dipengaruhi oleh unsur politik. Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama penganalisis politik USM Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Wani. Prof, pertama sekali pastinya kita nak bertanyakan reaksi awal Prof berkenaan dengan kempen yang akan dijalankan ini. Ya, saya rasakan kempen ini merupakan satu kempen yang amat penting supaya kita mampu untuk memulihkan semula keyakinan kepercayaan ke atas penginstitusian yang ada, dan sudah pastilah untuk sifar rasuah ini memakan masa, tetapi jika beberapa pihak committed, khususnya hubungan di antara rakyat, kerajaan dan juga pihak berkuasa, saya pasti itu mampu dilaksanakan. Sudah pasti ini merupakan kempen yang bukan hanya menjadi tanggungjawab satu pihak yang berusaha untuk membantras rasuah, tetapi ia adalah satu tanggungjawab bersama merentasi kaum, etnik, agama, kumpulan, kelas, gender, fahaman politik sekalipun, masing-masing haruslah committed dan juga menunjukkan rasa iltizam ke atas usaha untuk memastikan rasuah dapat dijadikan sifar mutlak, dan akhirnya kita mampu untuk melihat satu proses pendemokrasian yang mampu kita raikan dengan penyumburan idea, fikiran dan juga sumbangsaran. Kerana itu penting dalam proses perubahan yang mahu kita lakukan, proses reformasi yang mahu kita lakukan. Kesemuanya berpusatkan kepada sejauh manakah rakyat, kerajaan dan juga pihak berwajib mampu untuk menggambling dan memobilisasi sokongan untuk memastikan kita berjaya di dalam kempen ini. Prof, kalau kita lihat bagi kempen ini 400 NGO yang menggerakkan usaha ini secara besar-besaran, masyarakat sivil yang berusaha untuk memerangi rasuah secara besar-besaran ini, apa peranan yang perlu dimainkan oleh kerajaan, terutamanya pentadbiran kerajaan baru ini, terutamanya dalam merealisasikan perkara ini, Prof? Dan bagi saya, pihak kerajaan juga mempunyai tanggungjawab besar. Ia bukan hanya sekadar tanggungjawab masyarakat sivil ataupun masyarakat awam yang ingin melihat ianya berjaya, tetapi kerajaan juga harus committed, kerana akhirnya sebarang keputusan yang bakal dibuat akan turut membabitkan pihak kerajaan, agensi berwajib, kementerian, kesemuanya akan memainkan peranan mereka. Dan bagi saya dalam konteks ini, kerajaan jika committed, ia juga harus meraihkan kempen ini, ia juga harus melihat bahawa ia bertujuan untuk memulihkan keyakinan kepercayaan, ia juga usaha untuk mengurangkan birokrasi, red tape dan juga pembentukan good governance dalam kerajaan, bagaimana tata cara kerajaan itu akan dihormati kerana kewibawaan untuk mempertahankan reputasi dan kredibiliti kerajaan sendiri. Bagi saya, jika masyarakat sivil sudah menggerakkan kempen ini, maka kerajaan harus menyahut dengan memastikan bahawa mampu untuk memainkan peranan saling lengkap melengkapi, bersifat resiprokal, supaya apa saja akta ataupun peraturan yang perlu digubal, dipinda itu dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan mengemaskini serta mengatur tata cara kementerian, agensi agar ia dilihat seiring dengan kempen ini. Sebab itu saya katakan ini merupakan satu tanggungjawab bersama. Jika kempen ini turut melihat kerajaan terbabit sama, saya rasakan itu akan memberikan nilai tambah kepada legasi kepimpinan hari ini. Ya, Prof. Politik perlu dibersihkan kerana politik yang kotor dengan rasuah ini akan dijadikan sebagai amalan yang memberi impak negatif terutama kepada kemajuan sesebuah negara. Tetapi ini peranan yang perlu dimainkan oleh ahli politik. Gesaan yang mungkin ingin disuarakan oleh Prof sebagai penganalisis politik melihat kepada keadaan semasa ataupun keadaan politik ketika ini. Ya, bagi saya politik itu bersih, tapi yang mengotorkannya adalah aktor politik yang kadang-kadang saya rasa bertindak melangkaui nilai-nilai kemanusiaan. Barangkali ada percaturan politik, ada nilai-nilai yang songsang dengan apa yang boleh diterima oleh masyarakat. Bermakna dalam konteks ini, kalau kita lihat apa yang sedang berlaku hari ini, ahli politik berada dalam kedudukan terendah di dalam indeks persepsi kepercayaan rakyat. Jadi bagaimana untuk mengubah semula, sudah pastilah kewibawaan mereka, ketokohan mereka, kepakaran mereka itu harus diserlahkan, dan ia hanya boleh dilakukan oleh ahli politik sendiri. Bagi saya, ahli politik apabila mereka menceburi bidang ini, sudah pastilah bersedia untuk berkhidmat kepada masyarakat. Jadi apa saja
salah laku yang sering dikaitkan dengan mereka itu haruslah dihindar dan juga dipastikan tidak terpalit kepada kedudukan mereka. Banyak dikatakan berlakunya tindak tanduk yang tidak diterima dalam konteks pergerakan parti ataupun dalam menerima habuan tertentu, makan suap dan juga dikatakan pecah amanah dan sebagainya. Kesemua itu saya rasakan merupakan antara yang harus kita berhati-hati apabila mengambil tindakan. Jadi bagi saya, apabila kita melihat perubahan ke atas kempen yang dibawa untuk melihat rasuah sifar ini, saya melihat reformasi itu bukan sekadar berlaku dalam literasi masyarakat ke atas rasuah, tetapi juga reformasi parlimen, reformasi parti politik, reformasi pemimpin. Ia juga harus melihat kepada reformasi sistem awam kita supaya kesemua itu menunjukkan bahawa kita memberikan tumpuan kepada pengukuhan struktur dan institusi termasuk politik kepartian agar wakil rakyat tahu apa yang boleh dilakukan, apa tidak boleh dilakukan, bagaimana tindak tanduk mereka itu sebenarnya boleh turut mencemari kedudukan mereka jika tidak berhati-hati dengan beberapa tindak tanduk mereka yang sering diperhatikan oleh masyarakat. Apatah lagi hari ini dengan adanya alam maya dan juga media sosial, apa saja dilakukan itu dengan segera disebar. Tidak dilihat benar atau tidak, tetapi sejauh manakah mampu untuk memastikan apa saja tindakan mereka itu tidak melangkaui batas kemanusiaan, tidak melangkaui batas peranan yang memberikan maksud dan makna ke atas kedudukan wakil rakyat. Prof, dalam kita bercakap berkenaan dengan transformasi atau reformasi ini, salah satunya termasuklah berkenaan dengan mekanisme Akta Cegah Lompat Parti kerana kita tahu kebanyakan ahli politik ini melompat disebabkan ada sedikit elemen rasuah. Perkara ini juga antara tawaran yang disuarakan oleh Perdana Menteri semalam, dan kalau kita nak lihat kepada apa yang akan berlaku pada minggu hadapan, sidang parlimen yang bermula minggu hadapan, adakah kita akan saksikan akta ini akan dapat dicapai bersama antara pihak pembangkang dan juga kerajaan? Ya, saya percaya ini merupakan salah satu tawaran yang paling baik untuk membolehkan reformasi parlimen berlaku, reformasi parti politik berlaku, reformasi pemimpin itu sendiri berlaku, kerana dengan adanya Akta Lompat Parti, ia boleh memastikan kita melihat peranan yang lebih berkualiti oleh wakil rakyat dan juga bagaimana mereka memastikan ketaatan kesetiaan kepada parti politik itu tidak menjejaskan kredibiliti dan juga reputasi mereka. Akta Lompat Parti itu sudah tiba masanya untuk kita perkenalkan, walaupun kita lihat beberapa tahun lepas mahu diperkenalkan, tapi hari ini saya rasakan dengan kerajaan sendiri committed untuk memberikan tawaran baru itu, maka formula baru harus melihat kepada bagaimana mencari titik keseimbangan rentas parti tanpa mengira blok kerajaan ataupun blok pembangkang, dan bagaimana akta ini sebenarnya juga akan memberikan suluhan baru ke atas peranan wakil rakyat sendiri. Dan bagi saya ini penting supaya kita melihat nilai kualiti baru dapat kita raikan dalam kita mempertahankan demokrasi parlimen berperlembagaan, dan titik tolaknya bagaimana kita akan melindungi perlembagaan, waktu yang sama kita mempertahankan institusi-institusi yang ada, termasuklah dengan memperkenalkan Akta Lompat Parti supaya generasi akan datang dapat melihat bahawa yang akan dipamer adalah wakil rakyat yang ada ketokohan, ada kemampuan, ada kewibawaan, dan bagaimana itu sebenarnya juga akan membolehkan generasi muda ini menghormati akan tindak tanduk pemimpin, kerana tindakan lompat parti ini telah sebenarnya menjejaskan kredibiliti kerajaan, kredibiliti parti politik, dan bagaimana ia turut memberikan impak negatif kepada sistem pentadbiran dan juga politik kepartian yang telah kita laksanakan selama ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan penganalisis politik USM atas ulasan itu tadi. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Kami akan bawakan kepada anda majlis pelancaran politik #Malaysia Tanpa Rasuah yang dibawakan oleh pasukan rasuah Busters sekitar jam 11 pagi nanti.